saya ucapkan syabah dengan nama Allah kehadiran tuan-tuan pada malam ini. Subhanallah, saya teringat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, innallaha yu'ti dunya liman yuhibb wa man lam yuhibb walakinna Allah la yu'ti din illa liman yuhibb, yang bermaksud sesungguhnya Allah berikan dunia kepada sesiapa yang Allah suka dan kepada sesiapa yang Allah tak suka. Akan tetapi Allah akan beri agama hanya kepada yang dicintai. Faham tak? Ye dunia ke अंदर मुश्किल नहीं है, ये बड़ा दुनिया के अंदर मुश्किल नहीं है. क्यों? sebab dunia ni semua boleh dapat. Betul tak tidak? Ada orang kaya, orang kafir kaya, ada orang miskin pun, orang Melayu pun kaya, ada orang kafir jawatan tinggi, orang Islam pun ada jawatan tinggi. Tengok, orang kafir kereta besar, yang mari sekali pekurangnya besar juga. Maknanya dunia ke ender tak ada masalah, sebab Tuhan boleh bagi. Walakin Allah la yu'tiddin illa liman yuhib, akan tetapi Allah takkan bagi agama melainkan kepada orang yang Allah sayang sahaja. Siapa? Tuan-tuanlah malam ini. Alhamdulillah. Bukan senang cabaran manis, sebab yang datang ceramah pun, yang berceramah pun minat bola juga malam ni. Serupa yang baju hitam pun serupa je. Ni bukan hitam sini, ni depan ni. Orang jeling tu aku takut tu. Tuan-tuan sekalian, berbalik kepada soalan tadi, Allah sebut dalam Quran, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Surah Asy-Syura. Sadaqallahul azim. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Allah ikut Allah lah nak kita apa yang Allah kehendaki. Allah jadikan kekadangnya Allah berikan orang itu anak perempuan saja, dan kekadang Allah berikan anak lelaki saja, dan kekadangnya Allah berikan lelaki dan perempuan. Hiburan keluarga yang paling menyayat hati. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada orang kahwin berpuluh-puluh tahun tapi metengnya orang. Ada orang kahwin berpuluh tahun tapi sampai sekarang tak mengandung. Apa dia? Aqimah. Allah jadikan dia mandul. Sebab apa? Punya pasal Allah lah. Yakhluqu ma yasha. Ikut suka Allah lah apa dia nak buat. Innahu alimun qadir. Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa. Tengok,
Tuan-tuan, siapa Nabi sebut? Sigharuhum da'amisul jannati. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Anak-anak itu merupakan penduduk-penduduk kecil syurga ilahi. Tengok tuan-tuan, apa Nabi kita hadis Tabrani? Rihul waladi min rihil jannati. Bau anak-anak itu bau syurga Tuhanmu. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, maka persoalan dia, kenapa ada orang yang tak nak anak ramai? Kenapa orang yang tidak ada anak ataupun tidak mahu anak? Konon-konon nak jaga body langsingnya, habis dah modal banyak bang, habis kat 14,000 bang nak langsing, nak slimkan my body. Tuan-tuan, apa kata Nabi dalam hadis Ibnu Hibban? Tazawwajul waluda, tazawwajul waduda wal waluda, fa inni makasir bikumul umam. Al-Baihaqi menambahkan, wala takunu, apa kata Baihaqi? Wala takunu kerahbaniyatin nasara. Jangan kamu jadi macam orang jaga rahib Kristian. Mereka langsung tak kahwin, pederinya pun tak kahwin, yang di pederinya pun tak kahwin. Apa kata Nabi? Wala takunu kerahbaniyatin nasara. Ini hadis Al-Baihaqi. Jangan jadi perempuan-perempuan Nasara dekat gereja, mereka tak kahwin. Nabi kata banyak, tazawwajul waduda, kahwin dengan orang yang saling cinta mencintai. Bila dah cinta, kahwin kamu al-waluda, yang rajin beranak. Ulama kata, macam mana nak tahu lah perempuan tu beranak tak beranak? Hang belum kahwin, hang tahu macam mana? Hampa pandai. Maka ulama kata dua cara. Yang pertama, tengok keturunan dia. Anak ramai macam saya. Anak saya baru 7 orang. Isteri tak boleh lawan orang sebelah. Sebelah. Silap. Dia silap. Tangan saya ni dia terkehir sikit. Anak hamba baru 7 orang, isteri seorang. Mak saya, mak mentua my mother-in-law, Ustaz, ya. Adik-beradik mak mentua saya 21 orang. One mother, one father. It's not Godfather. One father, one mother. Tengok, meninggal 11 orang. Subhanallah. Moga ahli syurga lah. Kan? Nak ceritanya apa dia? Tengok ulama kata ni, tengok keturunan banyak anak tak? Satu. Yang kedua, tengok perempuan yang sebelum dah ada anak banyak dengan perkahwinan yang lalu. Maknanya al-janda wal balu. Faham tu? Faham tidak? Faham. Jadi tuan-tuan sekalian, maka persoalan dia, barang siapa yang pandai kata, okay, once upon a time, one morning, saya betul kereta, tokek, lu anak berapa? Anak baru 2 mah. Kahwin berapa tu? Sudah 27. Ayah, you punya anak banyak sikit. Apa pasal? Sekarang semua balang ekspensif, banyak tinggi. Sekarang balang banyak tinggi, education planning mah banyak tinggi. Ni macam mana? 1 bulan 1,000. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia tak nampak akidah kita. Wala taqtulu auladakum min khashyati imlaq. Jangan, dalam bahasa kita mudah, jangan kamu rungsing dengan ada anak kamu ramai. Dalam bahasa ni bunuh lah asalnya, tapi nak segi mafhumnya,
Jangan pusing, don't worry about your sons and daughters. Why? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang bagi rezeki dekat kamu dan kami bagi rezeki dekat mereka. Tuan-tuan, for example, ketika saya mula kahwin, saya mengajar kat Balai Dakwah Jeram. Ada seorang anak murid itu, aku kahwin dengan dia. Iyalah, Ustaz Misali. Hampa jangan jealous. Sambil mengajar, sambil tanah heliu. Kahwin. Tuan-tuan sekalian, mula-mula tahun pertama gajiku RM300. Anak aku lahir yang pertama gaji RM350. Anak yang kedua gaji baru naik RM400, tapi hidup tak pernah sempit. Oh yeah. Tak ada masalah. Kenapa dia? Sebab ni आप kedel के अंदर नहीं पागल है. Jika आप kedel के अंदर बहुत पागल, आप क्या करते हो? Bila dalaman dah rosak, you buat menatang apa pun, Tuhan terima tak? No. Ni subhanallah kan? Sebab tu Nabi kita pada la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman takkan lurus, iman takkan cantik sehingga lurus dan cantiklah apa yang ada dalam hatimu. Makna apa dia? Yakinlah ini kerja Allah. Kenapa Nabi nakkan anak banyak? Sebab anak ubahi. Aku rasa megah, rasa bangga, rasa seronok, rasa happy. Sebab umat yang paling ramai di kalangan para anbiya, siapa dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada mana-mana Melayu Islam yang dia mengaku dia Islam, dia kata cukup anak 3, ini salah akidah mereka. Tuan-tuan jangan duk main. Ada orang kahwin sampai sahabat saya masa saya belajar dekat Pakistan dulu, dia balik dulu daripada saya 5 tahun, dia kahwin dulu daripadaku. Sampai hari ini belum anak dikurniai. Tengok anak orang terbayang-bayang anak sendiri, kan? Akhirnya ambil anak angkat, dah 30 tahun kahwin tak dapat. Kalau bahasa katil dengan tilam tu sebut jenama apa dah tak bertukar. Sampai ke tempat khanda jenazah jadikan katil. Sebab jumpa bomoh kata ambil khanda, papan khanda jenazah tu lapik di bawah. Dia ustaz pun buat juga. Sebab apa? Dia punya kepala hutak. Sebab nak dapat anak. Subhanallah tuan-tuan. Dan persoalan bagaimana hari ni macam kami ustaz-ustaz ni, serupa ustaz ni pun pantang aja ngandung. Itu anak 7 tu. Anak 7 tu kerana ceramah banyak. Contoh-contohlah ya. Ini tidak mengata mana-mana pihak tapi siapa-siapa terasa padan muka. Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab maka terbaca satu makalah, dia kata tujuan kerana Allah nakkan dunia ini ditadbir oleh khalifah yang bernama orang Islam. Yes, itu je antara poin ulama sebut. Kalau kita sikit, kalau kita minority, how to get the power? Tuan-tuan, oh dia kata Nabi tak ramai pun power hebat, itu lain cerita. Lepas tu Nabi nakkan falsafah hidup Nabi for the future, fil mustaqbal, mesti ramai. Tengok tuan-tuan, cuba tengok. Dekat sana pun ramai, sini pun ramai. Sebab apa tuan-tuan? Nabi megah kita ni ramai. Sebab ulama kata kerana dunia ini Allah janjikan khalifahnya ialah orang-orang yang sembah dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang merencanakan perancangan Nabi ini, maka bermakna dia telah menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tolong ingat insya-Allah. Jadi
saya tak nak kad biru, saya nak kad hijau je. Jadi saya berhenti setakat ini, maka saya dalam keadaan kehijauan dan bukan dalam kebiruan. Wallahu a'lam. Ada baki 5